Halo, halo, halo. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita bertemu lagi untuk bab baru dalam sains komputer tingkatan 4 iaitu pangkalan data. Baiklah, topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah topik 2.1 pangkalan data hubungan. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu apakah standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu 2.1.1. Kita akan menjelaskan apa itu kepentingan integriti data, ketekalan data dan juga kelewahan data. Okey, saya harap di akhir pengajaran nanti pelajar-pelajar saya dapat menjelaskan ketiga-tiga kepentingan integriti data, ketekalan data dan juga kelewahan data ni. Okey, di sini saya nak kamu tengok dulu video yang saya paparkan. Okey, di sebelah kiri skrin kamu boleh nampak ada satu paparan telefon bimbit. Rasa-rasa macam pernah nampak tak? Okey, aplikasi ni. Aplikasi ni adalah salah satu aplikasi wajib dalam setiap telefon bimbit kita. Sebab apa? Dengan situasi pandemik sekarang, mewajibkan kita untuk mempunyai aplikasi ni lah. Okey, kita tengok dalam aplikasi ni. Okey, ada macam-macam function, ada data dalam tu. Okey, dekat situ kamu boleh nampak banyak butang kan. Dan di setiap button tu akan ada fungsi-fungsi yang tersendiri. Untuk apa? Kalau kita tekan button ni, keluar button apa? Bila kita tekan button ni, apa yang akan keluar? Dan setiap button tu akan ada fungsi-fungsi dia. Okey, dari sini kita boleh nampak sistem MySejahtera ni sendiri. Okey, nampak contoh tu? Okey, sistem MySejahtera ini dia dia macam satu platform di mana dia banyak menyimpan data. Okey, nampak kan? Okey, dia menyimpan data. Kenapa saya kata dia menyimpan data? Sebab dalam MySejahtera sendiri dia ada simpan maklumat kad pengenalan, alamat, status kesihatan, itu tentang setiap orang. Tapi macam mana dengan lain-lain? Kita boleh nampak kan, health facilities kan. Okey, kalau health facilities ni kan dekat macam mana kita nak dapatkan barangan-barangan kesihatan, help desk. Okey, ni COVID-19 self test. Okey, kita boleh check hotspot, kita boleh check data di mana tempat-tempat yang kita pergi tu adakah kawasan yang berisiko atau tidak. Jadi yang boleh saya simpulkan, dalam satu aplikasi ni, aplikasi MySejahtera ini menyimpan pelbagai maklumat dan juga data. Okey, sebab kita nak tengok apa benda yang kita duk guna selalu ni kan. Okey, MySejahtera ni sebenarnya adalah salah satu aplikasi yang menggunakan pangkalan data. Okey, di topik yang seterusnya nanti akan saya tunjukkan lah apa yang kita sebut sebagai data, apa yang kita sebut sebagai maklumat, apa itu pangkalan data dan sebagainya. Okey, selain daripada contoh MySejahtera, apakah contoh-contoh lain penggunaan pangkalan data dalam kehidupan harian kita? Sebenarnya banyak. Mungkin kamu tak kenal lagi, tak perasan, sebenarnya ni adalah pangkalan data. Sedangkan kita guna setiap hari tapi kita tak perasan. Sama macam MySejahtera. Kita guna tapi kita tak tahu, itu adalah sebenarnya satu contoh penggunaan pangkalan data. Jadi bila adanya pangkalan data, berapa ramaikah pengguna yang boleh mengakses pangkalan data dalam satu-satu masa? Kau boleh nampak MySejahtera ni bukan kita saja. Ramai penduduk di Malaysia ni boleh mengakses pangkalan data MySejahtera ni secara beramai-ramai dalam satu-satu masa. Itu adalah antara kelebihan pangkalan data. Kita akan tengok secara mendalam lepas ni. Okey, seterusnya. Saya bagi menjawab soalan yang pertama tadi. Apakah aplikasi ataupun kegunaan pangkalan data dalam kehidupan harian kita ni? Ini adalah contoh-contoh dia. Kita boleh nampak. Okey, kamu pernah nampak tak ni? Scan untuk kita check, price check. Okey, yang ni biasanya kita tengok dekat kedai yang paling selalu kita pergi lah. Okey, contohnya
kedai DIY. Kan kadang-kadang kita tak perasan pun harga pada barang tu, kita boleh scan harga dekat sini. Okey, kemudian sama juga ini. Ini thumbprint. Okey, thumbprint. Okey, kat sini boleh nampak mesin ATM. Okey, kesemua alatan ni sebenarnya menggunakan pangkalan data tanpa kita sedar. Okey, ini juga nampak tak, ini kalau kita nampak mesin ni biasanya dekat pejabat pos. Kita akan tekan satu untuk counter stamp, tekan button 2 untuk kita pergi ke counter bayaran bil dan sebagainya. Okey, kalau kamu fikirlah kan, keempat-empat contoh yang saya bagi, saya tak cerita yang belah kanan, saya cerita belah kiri dulu. Okey, keempat-empat contoh ni lah kan, dekat mana dia dapat maklumat-maklumat kita tu? Contohnya mesin ATM lah. Kita masuk je kat ATM kita, tak kisahlah kita nak check baki ke atau kita nak keluarkan duit ke, kan kita masuk je kat, okey, masukkan PIN number dan boleh detect kita punya maklumat. Jadi dari mana maklumat kita tu tersimpan? Maklumat kita tu tersimpan dalam pangkalan data. Okey, itu maklumat kita. Macam mana dengan kalau harga? Harga ni pun bila kita scan barcode tu telah disetkan segala segala barangan dalam satu kedai tu dah disimpan dalam satu pangkalan data. Okey, dalam pangkalan data tu dah tetapkan, okey, barang ni harga dia macam ni. Okey, barang ni harga dia dengan berat dia macam itulah contohnya kan. Jadi bila kita scan dah boleh detect harga dia. Dia detect harga tu based on kita punya pangkalan data yang telah dibangunkan oleh company ni. Okey, sama juga dengan kita punya QR code. Kita punya scan thumbprint. Okey, contohnya bila kehadiran ke datang kerja ke kan. Okey, dia dah boleh detect maklumat kita daripada kesan cap jari kita. Okey, semua ni menggunakan pangkalan data. Okey, kalau sebenarnya kalau kau perasan kan, ada Google, ada Facebook, ada Amazon. Semua ni adalah contoh company-company besar. Okay, syarikat gergasi ICT yang dia ni mempunyai kemampuan platform teknologi untuk menampung jumlah data yang sangat besar dan sentiasa bertambah dia punya data kan. Jadi cabaran dia untuk menampung, macam mana dia nak menampung maklumat yang banyak tu, dia akan mewujudkan pangkalan data untuk menyimpan segala maklumat. Okey, nampak tak betapa pentingnya pangkalan data tu untuk menyimpan maklumat secara besar. Okey, seterusnya saya tak cerita banyak, kita akan masuk dengan lebih detail. Okey, sekarang kita tengok pada pangkalan data hubungan. Okey, apa itu pangkalan data? Ni baru saya nak menulis sikit. Okey, kalau kamu nampakkan di sini data, data ialah sumber untuk membuat perancangan. Okey, buat perancangan dan juga keputusan. Maksudnya data tu sumber untuk kita, bila kita dapat satu-satu data, kita akan merancang melalui data tu apa yang kita nak buat. Okey, bila kita dah rancang, baru kita boleh buat keputusan. Okey, itu adalah data. Jadi jumlah data yang perlu diproses adalah besar. Satu, kononnya bila kita dapat data yang besar, lepas tu kita perlu kongsi data itu dengan efisien dan juga selamat sebab data banyak. Okey lah, contoh saya boleh bagi SAPS. Okey, saya rasa kamu mungkin familiar dengan sistem aplikasi penilaian. Saya confused. Okey, SAPS ni biasanya yang kamu guna untuk check result kan. Okey, check result contohnya lah kan. Okey, dalam SAPS ni ada maklumat, ada IC, ada nama, ada kelas untuk pelajar. Okey, untuk pelajar, untuk guru, semua ada maklumat. Jadi ini adalah contoh data yang besar. Kalau sekolah yang ramai lagi banyak data. Jadi macam mana kita nak mengendalikan data-data yang besar dan banyak ni?
Jadi pengendalian, contoh SAPS tadi, pengendalian data dalam jumlah yang besar amat mencabar kerana data yang disimpan mungkin mengandungi ralat. Ralat mungkin ada, kamu dah belajar tentang ralat kan, error, mungkin ada kesilapan, ataupun kadang-kadang data tu bertindih. Bertindih tu maksudnya data yang sama, berulang, dan juga mungkin juga tidak dikemas kini dengan lengkap. Bila dah ada terlalu banyak data, maka tidak lengkap. Jadi bila berlakunya masalah macam inilah wujudnya satu pangkalan data untuk menyimpan ataupun menguruskan data-data tersebut. Jadi kita tengok dulu apa yang dikatakan data. Kita tengok di sini. Data ni kita sebut sebagai fakta mentah mengenai sesuatu benda, kejadian, orang ataupun entiti. Fakta mentah. Data ni juga mungkin terdiri daripada perkataan, angka ataupun gambar. Kemudian fakta itu akan menjadi bermakna atau tidak sehingga fakta itu diproses. Data ni akan menjadi fakta yang bermakna atau tidak sehingga fakta itu diproses. Yang ni kamu akan nampak, akan tengok contoh lepas ni saya tunjuk dekat kamu. Apa yang dikatakan fakta bermakna atau tidak. Tadi ni saya terangkan tentang data kan. Data fakta mentah mengenai sesuatu benda, kejadian, orang atau entiti. Seterusnya kita tengok maklumat. Apa pula beza maklumat dengan data tadi? Maklumat ni ialah hasil daripada proses pengumpulan ni, analisa dan pemprosesan data. Maksud dia di sini daripada data kita akan simpan dulu. Data tu kita simpan, kemudian kita analisa, mungkin kita simpan ataupun kita kumpul. Kita simpan atau analisa. Ni yang pertama. Yang kedua kita simpan dan analisa, dan yang ketiga kita proses. Lepas kita kumpul, simpan dan proses data tersebut, dia akan menghasilkan maklumat. Itu je apa yang dibezakan dengan data dan juga maklumat. Dapat tak? Maklumat ialah hasil daripada proses pengumpulan, analisa dan pemprosesan data. Setelah data diproses, maklumat akan memberi makna dan mudah difahami. Daripada data mentah tadi tu, setelah kita kumpul, kita simpan dan kita proses, kita menjadikan dia maklumat. Bila kita jadikan dia maklumat, barulah dia memberi makna. Memberi makna di mana kita akan lebih faham. Benda ni. Macam itulah maksudnya data tu, kita akan lebih faham sebab kita dah proses dan menghasilkan dia menjadi maklumat. Kemudian maklumat tersebut boleh digunakan semula untuk pelbagai tujuan. Kita tengok contoh dekat sini. Kamu boleh nampak kan? Di sini adalah data. Saya beritahu tadi macam mana data ditukarkan kepada maklumat. Daripada data, kita akan kutip data tersebut, kemudian kita simpan atau kita analisis. Lepas kita analisis dan kita proses. Lepas kita proses, dia akan menghasilkan maklumat. Di bawah ni adalah contoh. Kamu tengok di sebelah kiri slide. Ni adalah contoh data. Ada satu data ni, dia bagi gambar bunga raya. Lepas tu dia tulis bunga raya, bunga sepatu, hibiscus rosa sinensis 28 Julai 1960. Apa benda ni data yang dia bagi ni? Kan ni data, kan kita cakap ni kita pasal bunga raya ke tentang apa? Jadi kita kumpulkan data ni, kemudian kita simpan, kita proses. Segala maklumat segala data ni kita kutip, simpan dan proses, dan dia menghasilkan maklumat ini. Rupanya
ini adalah bunga raya. Nama bunga ni ialah bunga raya. Bunga sepatu daripada data tadi rupanya nama tradisional bagi bunga raya. Kemudian nama dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai hibiscus. Okey, nama saintifik bagi bunga raya pula Hibiscus rosaceensis. Tarikh pengisytiharan sebagai bunga kebangsaan ialah 28 Julai 1960. Okey, nampak tak perbezaan antara data mentah dan juga maklumat. Maklumat ialah data yang telah dikutip, dikumpul, kita simpan atau analisis dan kita proses menghasilkan maklumat. Okey, saya bagi contoh lagi. Kononnya macam ni, saya letak Ali bin Abu 15 1.57 contohnya lah, ataupun 157 cm. Kemudian rumah merah. Okey, ini adalah contoh data. Okey, tetapi lepas data ni saya kumpul, saya simpan dan saya proses, dia akan menghasilkan maklumat. Maklumat ni adalah maklumat pelajar. Maklumat pelajar dia iaitu nama, tak ada ruang, tak apalah kot Ali bin Abu, umur 15, tinggi, contoh tinggi 157 cm, dan rumah sukan rumah merah. Okey, nampak tak macam mana data tu menghasilkan maklumat. Okey, saya harap kamu jelaslah apa yang dimaksudkan data, apa yang dimaksudkan dengan maklumat. Okey, seterusnya ada beberapa evolusi pengurusan data. Okey, ada evolusi pengurusan data di mana kalau zaman dulu banyak kita gunakan sistem pengurusan secara manual. Sistem pengurusan secara manual ni maksud dia tidak melibatkan penggunaan komputer. Okey, tidak melibatkan penggunaan komputer. Yang seterusnya, data diproses oleh tenaga manusia dan dimasukkan ke dalam fail mengikut aturan tertentu. Okey, saya nak cerita pun, kalau kita tengoklah cerita-cerita lama dulu, macam mana satu-satu company dia menyimpan segala data dan maklumat ni hanya dalam fail. Okey, contohnya lah. Okey, ni adalah contoh almari. Okey, ada almari. So ada banyak file. Ni almari A contoh. Lepas tu ada lagi almari B, C dan seterusnya. Okay, ni almari B contoh lah kan. Okey, kalau dulu-dulu banyak simpan file maklumat company ke, maklumat diri ke, kalau tak payah maklumat diri lah. Contoh kalau kita dulu pun maklumat kita hanya disimpan, contoh Jabatan Pendaftaran Negara. Okey, dia menyimpan maklumat kita dalam fail saja. Okey, jadi data tu diproses oleh manusia yang tulis secara manual, masukkan, simpan dalam fail. Okey, itu yang dimaksudkan dengan diproses oleh tenaga manusia, tidak melibatkan penggunaan komputer. Ya, zaman tu komputer pun masih belum meluas. Jadi apakah kelemahan bila kita gunakan fail ni? Banyak tenaga manusia diperlukan, kemudian ruang penyimpanan yang luas dan pencarian maklumat yang lambat. Okey, ruang penyimpanan, bayangkan kalau ada banyak data mesti lagi banyak almari kan. Lagi banyak almari, mungkin satu bilik pun belum tentu cukup. Kemudian pencarian maklumat yang lambat, ya memang lebih susah nak cari, melainkan walaupun ada dia punya nombor-nombor kod dia, tapi untuk mencari tu lebih memakan masa. Okey, kalau dulu kita gunakan, kita sebut sebagai sistem pengurusan manual lah, sistem pengurusan file. Okey, file ni dia akan lebih lambat sikit. Okey, seterusnya berlakunya evolusi yang seterusnya iaitu sistem pemprosesan file.
Okey, macam mana sistem pemprosesan fail tu? Dia menggunakan teknologi komputer untuk menyimpan, menggunakan teknologi komputer. Nanti kalau saya tanyalah perbezaan antara sistem pengurusan manual dengan sistem pengurusan fail. Okey, kalau manual tak guna komputer, tapi sistem pengurusan fail menggunakan komputer untuk menyimpan fail dalam bentuk digital. Okey, pemprosesan secara manual dengan menggunakan sistem pengoperasian dan aplikasi komputer. Okey, di sini maksud dia, saya cakap, contoh saya punya laptop. Laptop saya ada C, ada D, kan? Storage, C ada, D ada. Jadi, bila kita kata kita menyimpan file dalam bentuk digital, dalam C saya ni konon adalah saya ada banyak file folder kan. Kamu pun biasanya ada file dan folder kamu sendiri. Contohnya kalau saya kata saya nak cari tentang Google Classroom. Okey, admin kan, saya admin Google Classroom. Contoh admin senarai nama ada 5 ataupun Google pengguna Google, lupa pengguna ada 5 lah. Susah nak sebut. Okey, jadi saya akan wujudkan satu file tentang semua yang ada maklumat tentang akaun Delima. Okey, saya klik dekat situ. Okey, kalau orang kata, kalau kata nak cari file tentang subjek ASK, tekan satu file. Nak cari tentang sains komputer, tekan satu file atau folder yang dah ada dalam, saya savekan dalam C atau D. Tapi bila kita menggunakan aplikasi ni, apakah ada kebaikan dia? Baguslah disimpan secara digital, senang kita nak cari. Macam saya cakap tadi lah, kalau saya nak cari ID D5 pelajar kelas mana-mana 2 Zamrud contoh, saya terus pergi pada folder dan cari. Okey, mungkin agak senang berbanding kalau kita guna file. Tapi di sebalik itu ada kelemahan dia, di mana kita sukar mengesan salinan data yang sama dalam file yang berlainan dan sukar untuk mengemas kini data. Kenapa? Contoh saya kata tadi, ID D5. Kalau ID D5, yang pertama sekali saya terpaksa dulu untuk download daripada akaun admin D5. So, saya download. Jadi akan berada dalam folder download. Akan ada dalam dia akan ada dalam folder download. Lepas tu daripada sini mungkin saya terlupa, saya copy ataupun saya simpan pula dalam C. Dalam C yang saya dah edit dah. Saya dah susun ikut kelas ke apa semua. Jadi di dalam folder download pun ada, dalam folder C pun ada. Jadi di sini yang kita katakan akan ada benda ataupun maklumat yang sama tapi di berlainan lokasi. Jadi kita tahu yang mana satu sebenarnya aku dah edit. Itulah contohnya sistem pemprosesan file ni. Nampak tak, dia ada kebaikan dan keburukan dia lah. Kadang-kadang kita simpan file atau folder yang sama tetapi di lain-lain lokasi. Mungkin ada yang dekat C, ada yang dekat D. Seterusnya daripada sistem pemprosesan file ni, kita berubah pula kepada sistem pangkalan data. Sistem pangkalan data ni dia nampak lebih canggih kerana dia boleh menyimpan data dengan kuantiti yang besar tanpa menggunakan ruang penyimpanan yang luas. Itu satu kelebihan dia. Kemudian sistem yang mengurus data dengan lebih tersusun. Bila ada pangkalan data, maklumat atau data lebih tersusun. Seterusnya, pengurusan yang cekap akan mempercepatkan proses memanipulasi data. Proses memanipulasi data ni, contohnya kita nak edit lah, kita nak delete lah. Sebenarnya proses memanipulasi data nanti kita akan belajar dalam topik yang akan datang. Jadi akan wujud beberapa model pangkalan data untuk penyusunan secara model ini menunjukkan penyusunan secara konseptual suatu pangkalan data dan merupakan satu cara mentakrif dan menggunakan data dalam pangkalan data. Topik selepas ni kita akan tengok model pangkalan data. Nampak tak perubahan evolusi pengurusan data dari zaman dulu sampai sekarang. Daripada sistem manual, sistem pemprosesan file masih digunakan dan seterusnya sistem pangkalan data. Pangkalan data untuk data-data yang besar.
Okey, yang lebih besar contohnya macam saya bagi contoh lagi satu ialah Mydin, Tesco. Okey, macam mana dia nak simpan harga barang yang banyak, barang dia banyak. Jadi dia tak boleh menggunakan sistem file ataupun sistem pemprosesan file secara macam tu je. Jadi dia perlukan satu sistem yang besar untuk menyimpan segala data barang dia, harga-harga, kuantiti. Okey, jadi memudahkan untuk company tersebut menguruskan data. Okey, seterusnya kita tengok definisi pangkalan data. Apa yang dimaksudkan dengan pangkalan data? Pangkalan data ni ialah koleksi data. Bila ada perkataan koleksi ni menunjukkan ada banyak. Okey, koleksi. Contoh saya cakap koleksi kasut, koleksi tudung. Itu yang paling senang saya sebut kan. Bila sebut koleksi tu menunjukkan banyak. Jadi di sini kita sebut pangkalan data ni ialah satu koleksi data yang disimpan dalam format piawaian ataupun format standard dia dan direka khusus supaya mampu untuk berkongsi data dengan pengguna secara efisien. Okey, ingat tu maksud pangkalan data. Kemudian data yang disimpan boleh digunakan kembali oleh pengguna yang berbeza melalui sistem yang berbeza untuk tujuan yang berlainan. Mungkin kadang saya boleh bagi contoh JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Okey, bila kita akan simpan maklumat kelahiran dan juga kematian. Okey, bila ada maklumat kelahiran akan adalah tarikh lahir lah, nombor kad pengenalan kan, nombor IC lah. Paling senang ialah nombor IC. Alamat pada alamat. Jadi daripada data yang sama ni, bila wujudnya satu lagi sekarang ni APDM. Sekarang ni kamu pernah dengar kan APDM ni, yang menyimpan segala maklumat pelajar di sekolah. APDM ni dari mana dia dapat maklumat pelajar? Daripada JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi di APDM kita type je nombor kad pengenalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contoh, keluar nama Siti. Ini yang dikatakan, faham tak? Sini dia kata data yang disimpan boleh digunakan kembali oleh pengguna yang berbeza melalui sistem yang berbeza untuk tujuan yang berlainan. Okey, ini maksud dia. Daripada satu data yang sama boleh digunakan untuk lain juga. Kadang-kadang daripada data di dalam JPN boleh digunakan untuk bank. Bank nak cari maklumat pun dia boleh cari dekat Jabatan Pendaftaran Negara. Itu contoh dia. Okey, kemudian format piawai membolehkan data disimpan dan dicapai kembali daripada mana-mana perkakasan atau sistem maklumat. Dia menggunakan format yang bersesuaian bagi pangkalan data. Okey, kemudian simpanan data adalah efisien kerana format dan struktur data hubungan dikhususkan untuk simpanan sistematik dan capaian pantas secara fleksibel. Okey, simpanan data adalah secara efisien. Allah, tercenting sikit. Tak berlaku lah. Kemudian, data yang baik diperlukan untuk menghasilkan maklumat yang bermakna dan membantu pengguna menyelesaikan masalah. Okey, data yang baik menghasilkan maklumat yang bermakna. Okey, jadi kita boleh simpulkan bahawa definisi bagi pangkalan data ialah data yang mempunyai integriti, data yang boleh dipercayai ataupun ketekalan, dan juga data yang bebas dari kelewahan data. Okey, daripada pangkalan data ni dia akan menyediakan data yang mempunyai integriti, data yang boleh dipercayai, dan juga data yang bebas dari kelewahan data. Sebab tu kita gunakan pangkalan data.